Pertama diucapkan selamat malam dan selamat jumpa kepada semua kawan-kawan yang di atas talian pada malam ini. 首先在这里问候各位弟兄姊妹我们能够在线上相遇。 Kita sama-sama berlutut, kita serahkan kebaktian ini dalam tangan Tuhan. 接下来我们一起跪下来祷告把今晚的聚会交托在主的手中。 同心跪下祷告。 Dalam nama Kristus kami panjatkan doa. Amin. Baik, sekali lagi ingin mengucapkan selamat sejahtera kepada kita, diakon dan saudara yang dikasihi Tuhan yang ada dalam talian pada malam. 再次问候在线上的各位弟兄姊妹们，大家晚上平安。 Tuhan, malam ini kita dapat mengadakan julung kalinya kebaktian persahabatan IPT Sandakan. 感谢主今晚我们首次能够在线上举行三打根的大专生联谊聚会。 Ini merupakan salah satu langkah yang kita ambil pada tanggal inilah. 这是我们这一届所策划的一个活动。 5-6 tahun dulu ada pelajar-pelajar kita, seniman kita yang belajar datang ke Sandakan. 在我们同龄当中有许多是在大专就学的。 Pengetahuan kita di Sandakan ini adanya 2 IPT. 在三打根有2所大专学院， yaitu UMS dan Politeknik. 就是 UMS 和 Politeknik. Jadi pada 2 tahun yang lalu tiba-tiba kita mendapat ramai pelajar dari anak-anak seiman yang datang belajar di sini. 从去年开始有大量的信徒就来到这里就学。 Mereka tidak ada saluran untuk melakukan kerja pelayanan. 他们也没有什么管道能够参与侍奉。 Pada penggal ini kita mengambil langkah ini menunjukkan persahabatan IPT di Sandakan sama seperti yang ada di Kekon. 所以我们就现在我们就采取这个就把握这个机会来举办三打根的大专生联谊聚会。 Ini merupakan julung kali pada kebaktian yang kita lakukan di atas kalian suka PKP. 这是我们在行动管制令期间第一次举办这个活动。 Antara tujuan kita meneguhkan persahabatan IPT adalah sorry. Antara tujuan kita meneguhkan persahabatan IPT ini
我们组织这个大专生联谊会的目的就是 ini merupakan saluran kepada pekerja pelayanan, khususnya pelajar IPT. 这是给予大专生同龄们的一个管道。Selain IPT, kita juga terbuka kepada pelajar tingkatan 6, lepasan tingkatan 5 dan tingkatan 5 ini. 除了大专生，我们的这个目标族群是初三以上的学生们。Dan adanya persahabatan ini buat mereka boleh tetap kepada gereja. 通过这样的联谊，他们有机会能够亲近教会。Dan seterusnya melatih dan pada masa yang sama kita mengharapkan dapat melahirkan pekerja-pekerja suci di masa hadapan. 也借着这样的机会，我们希望能够通过这样的活动训练，就是训练他们的侍奉。Secara ringkasnya inilah tujuan kita menunjukkan persahabatan IPT. 简单来说，这就是我们组织大专生联谊的这个目的。Tambah lagi, jadi masa ini kita serahkan kepada Diakon Gamalil untuk menyampaikan kemudian daripada malam ini. 接下来我们把晚上的活动的时间交给魏加马列执事。魏执事有请。谢谢我们晚上的司仪。Terima kasih kepada MC pada malam ini. 那奉主耶稣基督圣名，对在线上的全体大专生以及几位圣职同工问安。Dalam nama Tuhan Yesus saya sampaikan salam damai sejahtera kepada para penuntut IPT dan beberapa penjabat kudus dalam talian. 非常感谢主耶稣给我们这个机会。Syukur kepada Tuhan Yesus yang memberi peluang ini kepada kita. 上个星期我们沙巴总会的宣牧处正式的要推行这些在属下的其中一个就是大专的这个联谊聚会。Pada minggu lalu, JPP Ibu Gereja Sabah telah menggerakkan kebaktian persahabatan IPT. 在我们沙巴总会本来只有在亚庇小区以及三打根小区2个地点有这个大专团契。Pada mulanya bagi Ibu Gereja Sabah hanya di Subzone KK dan Sandakan sahaja ada persahabatan IPT. 令小弟非常的感动。Hal ini sangat mengharukan diri saya. 今天晚上不只是我们沙巴的大专生在这里在线上。Pada malam ini bukan saja para penuntut IPT bersama-sama dengan kita dalam talian. 容小弟在这里做简单的介绍。Biarlah saya membuat sedikit pengenalan yang ringkas. 晚上有一位我的好同工，来自印尼总会的文宣处处负责保罗传道也在线上。Malam ini ada seorang rekan sekerja saya yang baik, yaitu Pendeta Paulus, yaitu Ketua Jabatan Kesusastraan dari Gereja Indonesia. 保罗传道他也在我们这边的这个活动里面，在线上跟我们一起学习，一起探讨神的道理。Pendeta Paulus juga meninjau firman Tuhan dan belajar bersama kita dalam kebaktian ini. 再来，我也看到来自澳洲墨尔本回国的大专生也在这里跟我们一起上课。Selain itu, saya juga lihat adanya siswa-siswi IPT dari Australia yang bersama kita pada malam ini. 也非常感动，来自我们在 PJ 教会的我们沙巴本地的同龄这些大专生也跟我们一起参加这个线上的聚会。Terharu juga melihat ada siswa-siswi IPT dari Sabah yang sedang menuntut di Semenanjung Malaysia atau bekas penuntut Semenanjung Malaysia yang bersama kita. 在沙巴自己本身，在亚庇、在三打根、在斗湖这3个小区都有我们的
大专生。 Itu adanya siswa-siswi IPT dari subzone Tawau, KK dan Sandakan yang bersama kita pada malam ini. 愿主耶稣基督的恩惠平安与我们众人同在。 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. 那晚上除了跟大家见面， Pada malam ini selain daripada bertemu dengan kalian, 那小弟也很高兴可以见到2位以前在文宣处的同工。 saya besar hati melihat ada 2 orang yang peserta adalah bekas rakan sekerja di Jabatan Kesusasteraan. 那虽然小弟今届离开文宣处， Walaupun pada penggal ini saya tiada di Jabatan Kesusasteraan, 但是跟这些同工私底下还有非常好的合作的默契精神。 namun kami masih lagi bekerja sama dan mempunyai semangat sepasukan, yaitu secara pribadi. 那其中一位同工这样对我说， Salah seorang rakan sekerja memberitahu saya, 他说：“执事，我们这个星期六晚上见。” ya Diakon, nanti Sabtu malam kita bertemu. 那我吓了一跳， Saya terkejut. 我说这个星期六晚上呢，这个活动应该只是三打根小区的大专生活动吧？ Tidak silap saya, Sabtu malam itu ialah aktiviti untuk penuntut IPT Sandakan. 那这位同工告诉我， Rakan sekerja memberitahu saya, 不是了，已经是超越沙巴了。 bukan, itu sudah melebihi Sabah. 所以感谢主了，我们晚上就有一个主题就是我们在疫情的当中，我们如何去面对我们的使命。 Syukur kepada Tuhan, dalam perhimpunan ini kita ada satu tema, yaitu apakah amanat kita di sebalik pandemik ini. 当有关的负责人告诉我的时候， Apabila penguasa gereja memberitahu saya, 他说这一次就是对大专生说一说如何面对疫情。 kebaktian ini bertujuan memberitahu penuntut IPT bagaimana berdepan dengan pandemik. 那从这个疫情当中，如何在持续的去执行神给我们的使命？ Bagaimanakah kita terus-menerus melaksanakan amanat Tuhan dalam pandemik ini? 那请问神给我们的使命是什么？ Saya ingin bertanya, apakah amanat yang Tuhan berikan kepada kita? 那我们大家一起来学习。 Kita belajar bersama. 我们请看彼得前书的第2章。 Terujuk 1 Petrus pasal 2. 彼得前书第2章的第9节。 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 第2章第9节。 Pasal 2 ayat 9. 唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那照你们出黑暗入奇妙光明者的美德。这里告诉我们， Sini memberitahu 这里有2件很重要的事情。 ada 2 perkara yang penting. 第一，就是告诉我们，我们的身份跟别人不同。 Pertama, memberitahu apakah perbezaan identiti kita dengan orang lain. 那即使今天我们全部人类面对共同的疫情Walaupun umat manusia sejagat secara global menghadapi pandemik yang sama, 但是我们这个主耶稣所拣选的族类，没有放假，没有放假的理由。 namun bagi bangsa yang terpilih oleh Tuhan tidak ada sebab untuk kita bercuti. 为什么说没有放假的理由？ Mengapakah dikatakan tiada sebab bercuti? 因为神给我们的使命，从以前到现在到以后是一样的。 Karena amanat dari Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. 那从这一节我们可以看到我们的使命是什么？ Dari ayat ini menunjukkan apakah amanat kita. 神的使命给我们第一个， Yang pertama, 认清楚并保守我们这个得来不易的身份。 jelas akan identiti kita yang bernilai dan yang yaitu yang sangat sukar didapati. 那我们的这个身份是什么身份？ Apakah identiti kita ini? 他说是君尊的祭司。 Yaitu imamat yang rajani.
我们是祭司呢。 Kita adalah imam. 在神的眼中，在神的国里面，我们是祭司。 Dalam mata Tuhan, kita ialah imam. 即使现在我们是大专生， Walaupun sekarang kita ialah penuntut IPT. 我们可能抱着各自的这个期望，来到不同念书的这个大专学府。 Mungkin diri kita masing-masing mendukung cita-cita yang berbeza sewaktu kita memasuki IPT masing-masing. 但是主耶稣给我们的这个身份没有改变。 Tetapi identiti yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah berubah. 我们是君尊的祭司啊， Kitalah imamat yang rajani. 祭司啊，就是最靠近神的仆人啊。 Imam ialah hamba yang paling dekat dengan Tuhan. 所以这个我们要记清楚， Hal ini kita haruslah sangat jelas. 是圣洁的国度， Kitalah bangsa yang kudus. 这就是告诉我们是分别为圣啦。 Bermaksud kitalah yang dibezakan sebagai yang kudus. 为什么是分别为圣？ Mengapakah dibezakan sebagai yang kudus? 下面说是属神的子民， Yang rangkap seterusnya menyatakan umat kepunyaan Allah sendiri. 这是我们的身份， Ini ialah identiti kita 没有因为疫情可以请假的。 yang tidak ada soal bercuti dalam pandemik. 第二， Kedua, 下半句说叫你们宣扬那照你们出黑暗入奇妙光明者的美德。 rangkap di bawah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 你听这个印尼文啊 ，memberitakan， Jadi kitab Indonesia menggunakan istilah memberitakan. 这才是最接近希腊文的。 Ini maksudnya paling dekat dengan bahasa Yunani. 什么叫做宣扬呢？ Apakah maksud memberitakan? 那我们都开始的时候都误会，这是指着传道哦，要去传福音呢。 Pada mulanya kita salah faham, ini ialah memberitakan Injil. 基本上是说传道要传福音啊。 Pada secara asasnya, pendeta harus memberitakan Injil. 但是上面说我们是君尊的祭司，我们这些不是传道的，但是也是君尊的祭司啊。 Tetapi rangkap di atas menyatakan imamat yang rajani, yaitu walaupun kita yang bukan pendeta, yaitu imamat yang rajani. 我们还是这个祭司，神的祭司， Kita masih imam bagi Tuhan. 所以我们还有这个责任，就是要宣扬神的美德。 Kita juga mempunyai amanat ini untuk memberitakan perbuatan Tuhan. 这个宣扬在原文的意思就是 publish， 就是要刊登、要出版。 Maksud memberitakan dalam bahasa asal ialah menerbitkan. 每天早上我们起来，第一件事情一定是找这个手机。 Pada setiap waktu pagi, perkara pertama yang kita lakukan semestinya mencari handphone. 那大专生也不例外。 Penuntut IPT juga tidak terkecuali. 我们第一件事情就是耍面子书了。 Perkara pertama ialah melayari Facebook. 这个耍面子书是别人在宣扬一些事情， Facebook itu adalah sesuatu yang diberitakan oleh orang lain. 那今天圣经告诉我们，我们要去宣扬。 Pada hari ini Alkitab memberitahu kita untuk memberitakan. 所以我们有没有想过，每天早上这个手机如何可以宣扬神的美德？ Pernahkah kita berpikir bagaimana kita dapat memberitakan perbuatan Tuhan yang indah menerusi handphone? 一句问候的话，哈利路亚， Satu perkataan salam, haleluya. 赞美主嘛，也是对弟兄姐妹、对那些正在慕道的朋友，是一个宣扬的机会。 Yaitu untuk bersalam, puji Tuhan. Inilah satu pemberitaan kepada saudara-saudari ataupun pencari firman. 有一位文宣处的同工这样对我说 Ada seorang rekan sekerja Jabatan Kesusastraan memberitahu saya 那是去年的事情了。 yang berlaku pada tahun lalu. 他说：“只是那现在我们是疫情哈， Katanya, Diakon, sekarang kita dalam pandemik.
那可不可以每天发给我们一篇见证？ Bolehkah setiap hari menyampaikan satu saksian kepada kami? 那感谢主啊，从他的这个要求当中，让小弟看到，哎，这个就是宣扬神美德的一个管道。 Syukur kepada Tuhan dari permintaan dia, saya mendapati inilah saluran untuk kita memberitakan perbuatan Tuhan. 所以每天我发一篇见证， Setiap hari saya menyampaikan satu saksian. 这个见证是来自台湾总会圣灵月刊里面的每天一篇。 Saksian ini diambil dari majalah Roh Kudus Ibu Gereja Taiwan. 那我在想，如果能够发到整个台总的圣灵月刊所储存的那个见证都发完了，应该这个疫情也结束了吧？ Saya berpikir jika saya sempat menghabiskan semua saksian dari arsip Ibu Gereja Taiwan, saya pikir waktu itu pandemik pun sudah selesai. 那安息日星期六就发2篇。 Kalau begitu pada hari Sabat saya akan memposkan 2 saksian. 所以这提醒我自己疫情没有的休假，不可以休假。 Hal ini mengingatkan diri saya dalam tempo pandemik tidak ada cuti. 我们每一个在线上的大专生也是一样，神给我们的责任使命没有的休假。 Setiap penuntut IPT dalam talian sekarang pun sama juga. Tidak ada cuti yang boleh kita ambil dari Tuhan. 那我们千万不要像世人所说的， Janganlah kita mengikut gaya orang dunia. 世人说什么呢？ Apakah yang dikatakan oleh orang dunia? 就是现在在我们眼前的2件事情。 Itu 2 perkara di depan mata kita. 那第一件事情就是说，今天发生的事情是异常状况，是特别的、特别不正常的状况。 Yang pertama, apa yang berlaku sekarang ialah ketidaknormalan. 那第二个 Kedua, 是不时发生的常态。所谓常态就是正常的东西，但是因为很久没有这样发生，现在就让你体会一下这种常态。 ini sebenarnya normality, tetapi karena ia jarang berlaku, jadi sekarang kita dapat mengalami keadaan yang normal ini. 所以我们英文会听到 SOP， Dalam bahasa Inggris kita terdengar SOP. 马来文你就会听到 Norma Baharu， Kalau BM ialah norma baharu. 那华文就是新常态。 Begitu juga dengan BC. 那这些就是世人在说的。 Inilah kata-kata orang dunia. 那我们今天还是带着神给我们这祭司的身份。 Hari ini kita masih lagi memegang jabatan imamat yang rajani dalam Tuhan. 那刚才说了，你不能放假。 Tadi sudah dikatakan kita tidak boleh bercuti. 那我们接下来就要认清这个时代。 Seterusnya kita haruslah yaitu menilai zaman ini. 我们请看路加的12章， Kita rujuk Injil Lukas pasal 12. 12章的56节。 Pasal 12 ayat 56. 那12章的56节，这里是很出名的一句话主耶稣曾经责备这些众人就是说，你们看的天气就知道，等一下要下雨了。 Inilah satu ungkapan yang terkenal oleh Tuhan Yesus, yaitu kamu tahu menilai rupa bumi dan langit, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? 感觉得到起了南风，你们说现在很热。 Apabila ada angin selatan bertiup, kamu berkata hari ini akan panas. 但是为什么不懂得去分辨这个时候呢？ Tetapi mengapa kamu tidak tahu menilai zaman ini? 所以我说，我们这个末后的祭司，我们没有得放假。 Oleh itu saya berkata, bagi para imam zaman akhir ini tidak ada cuti. 所以在疫情当中，我们的使命仍然要进行。 Walaupun dalam ancaman wabak, kita tetap perlu meneruskan amanat. 那刚才说我们要认清这个时代。 Tadi dikatakan bahwa kita harus menilai zaman ini. 那如果我们继续读下去的话， Jika kita meneruskan pembacaan, 主耶稣就是告诉当时的门徒跟当时的信徒说，
你认清这个时代，你就知道接近末日了。Tuhan Yesus memberitahu murid-murid dan pengikutnya, jika kamu menilai zaman ini, engkau akan tahu sekarang sudah dekat kiamat. 所以认清时代也是我们的使命。Menilai zaman juga menjadi amanat kita. 那晚上我们就简单来去认清这个是怎么样的时代。Malam ini kita akan belajar bagaimana untuk menilai zaman ini. 第一， Yang pertama, 我们现在全球已经超过500多天，正在面对这个瘟疫的这个考验。Setakat ini seluruh dunia telah mengalami yaitu cabaran dari pandemik melebihi 500 hari. 那去年3月多的时候，还有很多人说这不是瘟疫啦。Sejak bulan Mac tahun lalu ada ramai yang sudah berkata ini bukanlah wabak atau sampar. 不要从圣经乱讲啦。Janganlah sembarangan memetik ayat Alkitab. 但是当我们看下去的时候， Tetapi apabila kita meneruskan pembacaan, 那过了1年啦， sudah 1 tahun berlalu. 今天正500天。Hari ini genap 500 hari. 500天就是我们马来西亚被锁在家里的500天。 Yaitu genap 500 hari penduduk Malaysia mengurung diri di rumah. 有可能这个不是瘟疫吗？ Apakah ini bukan penyakit sampar? 那我们看圣经怎么说哈。 Kita melihat perkataan dari Alkitab. 我们看以西结书的14章。 Rujuk buku Yehezkiel pasal 14. 14章21节。 Yehezkiel pasal 14 ayat 21. 14章21节。 Pasal 14 ayat 21. 主耶和华如此说：我将这4样大灾，就是刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫，降在耶路撒冷，将人与牲畜从其中剪除，岂不更重吗？这里告诉我们， Sini menyatakan 这里是神把4种工具降在耶路撒冷。 Di sini Tuhan menjatuhkan 4 peralatan hukumannya di Yerusalem. 耶路撒冷是哪里？ Di manakah Yerusalem? 耶路撒冷就是圣地。 Yerusalem ialah tanah suci. 从圣经说，耶路撒冷就是真耶稣教会。 Dari sudut Alkitab, Yerusalem ialah gereja Yesus benar. 那你可能会骂我说，有没有搞错？你乱讲。 Mungkin Anda akan memarahi saya bahwa saya bercakap dengan sembarangan. 我们教会的立场，从以前到今天到以后，耶路撒冷就是指着教会。 Tetapi pendirian gereja dari dulu, sekarang, dan kemudian hari adalah sama, yaitu Yerusalem ditujukan kepada gereja. 在旧约，我们可以看到神用4种工具来去审判他的选民。 Dari perjanjian lama kita mendapati Tuhan mengguna 4 peralatan untuk menghukum umat pilihannya. 哪4个呢？ 4 peralatan yang mana? 刀剑。 Pedang. 这个刀剑就是战争啦。 Pedang ialah peperangan. 饥荒。 Kelaparan. 饥荒就是粮食的问题啦。 Kelaparan ialah masalah bekalan makanan. 那也可能指着在属灵方面得不到这个属灵的粮食。 Boleh juga ditujukan kepada kekurangan makanan yang rohani. 恶兽。 Binatang buas. 这个野兽就好像《使徒行传》里面所说的，当使徒们离开之后，恶兽就出来了，要吃属神的羔羊，属神的羊。 Tentang binatang buas ini sama seperti yang tertulis dalam surat para rasul, yaitu setelah mereka meninggalkan para pemercaya, ada binatang buas yang akan datang untuk menelan domba-domba Tuhan. 那如果你看彼得后书的话， Jika kita melihat surat 2 Petrus, 你会发现这个恶兽就是假先知就是从我们中间出来的假先知kita mendapati binatang buas itu ialah nabi-nabi palsu yang telah keluar dari kalangan kita. 瘟疫。 Dan sampar. 瘟疫在
那启示录说就是死，就是死。 Menurut kitab Wahyu, sampar ialah maut. 这些4个工具是神审判他选民用的工具。 Keempat peralatan ini merupakan alat hukuman Tuhan pada umat pilihannya. 当然，审判我们也在审判世人啊。 Sudah tentu ini untuk menghakimi kita dan menghakimi manusia dunia. 所以神让我们看见这个瘟疫，这个疫情， Tuhan membiarkan kita melihat wabak ini. 就是预先告诉我们不用害怕。 Tujuannya supaya kita diberitahu lebih awal supaya jangan takut. 那我们之前都在优管 YouTube 很常听到啊，我们自己教会的诗班都在唱那个诗篇91篇。 Sebelum ini kita selalu mendengar di YouTube yaitu nyanyian nyanyian tentang Mazmur ke-91. 教诉我们就是不要去害怕。 Atau Kidung nomor 91 yaitu janganlah kita takut. 那就是诗篇诗篇记载在诗篇的91篇。 yang tertulis dalam Mazmur bilangan ke-91. 所以这个疫情啊，让我们看见神的旨意。 Jadi wabak ini, pandemik ini membolehkan kita melihat kehendak Tuhan. 所以刚才我说，我们这个疫情当中没有的休假。 Tadi saya katakan dalam pandemik ini tiada cuti bagi kita. 那对我们这些在线上的这些学子啊，你们都离开自己的家，到外面去，为了要念书。 Bagi para penuntut IPT, kita telah meninggalkan kampung halaman kita dan pergi ke negeri lain untuk melanjutkan pelajaran. 现在你们的考验真的很大。 Dan sekarang pengujian yang kita hadapi sungguhlah besar. 尤其是现在在雪州的统领， Khususnya para seiman di negeri Selangor. 除了要保护自己， Selain daripada harus melindungi diri, 要保护教会。 melindungi gereja. 那为什么说保护教会呢？ Mengapa saya katakan melindungi gereja? 那如果不保护自己，自己受感染了，教会也受遭殃。 Jika kita tidak melindungi diri, nanti gereja pun akan terjejas juga. 那在这边，在家里的我们的亲人、我们的家人也为我们担忧。 Dan ahli keluarga kita pun sedang bimbang tentang diri kita. 所以这一次的瘟疫就是考验我们的信仰，考验我们的信心。 Jadi wabak kali ini sedang menguji iman kita. 让我们继续的相信神到今天还在掌权啊。 Supaya kita terus percaya bahwa Tuhan tetap sedang berkuasa atas kita. 神到今天用这个瘟疫，其实在衡量，在过滤他的信徒啊。 Pada hari ini Tuhan sedang mengguna wabak ini untuk menapis pemercaya. 所以我从全球各地的总会听我们的圣职同工道理的分享。 Saya telah melihat para rakan sekerja dari ibu gereja seluruh dunia bagaimana mereka mengongsikan firman. 这个疫情就是神审判的工具。 Pandemik ini ialah alat hukuman atau penghakiman Tuhan. 我们不要像未信耶稣的人说，这个疫情是因为罪因为罪。 Itu janganlah kita itu terikut-ikut dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa pandemik ini adalah karena dosa. 那你如果说是罪的话，那你就把责任推到别人的身上，推到神的身上。 Jika kita berkata ini ialah dosa, jadi bermaksud kita telah menolak tanggung jawab kepada orang lain atau kepada Tuhan. 我们应该说，这个疫情让我们想起自己有没有罪。 Sepatutnya kita berkata, yaitu pandemik ini membolehkan diri kita menyelidiki adakah diri kita ada dosa. 所以这里第一个，我们就是借着这个瘟疫的考验我们的信仰。 Maka yang pertama ialah melalui pandemik ini
dapat menguji iman kita. 第二， Kedua, 我们如何去认清我们的使命？ bagaimana kita mendapat tanggapan yang tepat tentang amanat kita. 那我们就要有正确的认知， Kita harus mempunyai tanggapan yang tepat, 矫正自己的心态。 membetulkan mentaliti. 那什么叫做正确的认知呢？ Apakah tanggapan yang tepat? 刚才我说因为最近我在审稿的时候，在编审一篇文章。 Tadi sewaktu saya sedang mengedit satu karangan, 那我的办公桌上面刚刚已经出了大概10篇稿吧，现在剩下1篇有一篇稿为什么不能过关？ saya baru saja siap menyimak 10 karangan, tetapi ada 1 karangan yang tidak diluluskan. Mengapa? 这些都是要在我们真耶稣教会的文宣作品里面刊登的。 Semua karangan yang diluluskan ini akan diterbitkan dalam itu bahan cetakan atau bahan terbitan Jabatan Kesusastraan. 那我说有一篇被卡了，被卡住了，要他修改。 Tetapi ada 1 karangan yang tersangkut dan memerlukan pembetulan. 为什么？ Mengapa? 因为他说这个疫情，这个瘟疫是因为罪的缘故这个疫情就是罪本身他这样说，疫情就是罪的本身。 Sebab katanya pandemik ini disebabkan dosa dan pandemik ini ialah dosa. 那各位在线上的同工们， Para rekan sekerja dalam talian, 那我们都听了很多道理。 kita sudah mendengar banyak firman. 那如果有人告诉你说这个瘟疫是等于这个罪，瘟疫等于罪， Jika ada orang berkata wabak ialah dosa, 这是很大的问题ini besar masalahnya. 因为神的审判工具里面有瘟疫嘛。 Karena dalam alat hukuman Tuhan adanya sampar. 那我们不能够去违反圣经的教导， Kita tidak boleh membelakangi ajaran Alkitab. 我们不能说这个瘟疫是因为它跟罪相等，它是罪。 Tidak boleh berkata wabak ialah sama dengan dosa. 因为圣经没有告诉我们这个瘟疫是什么病毒，它没有说。 Karena dalam Alkitab tidak memberitahu kita sampar ini ialah penyakit yang mana. 但是圣经只是告诉我们，那是神的审判工具。 Namun Alkitab memberitahu kita sampar ialah alat hukuman dari Tuhan. 这是我们要有正确的认知啊。 Oleh itu kita harus mempunyai tanggapan yang tepat. 那再来，有人说， Seterusnya ada orang berkata, 这个病毒就是毒来的，就是一种毒啊。 virus ini ialah suatu racun. 是养bisa有毒的。那我们要打疫苗，这个疫苗也是毒啊，不好啊，破坏身体啊。 Atau yang ada bisa. Jadi kalau kita ambil vaksin pun, vaksin itu pun ada bisa yang tidak baik untuk kita. 这是不正确的认知，不正确的心态。 Semua ini tanggapan yang tidak tepat dan mentality yang salah. 那1900年开始的时候，如果没记错，1904年吧，这个天花这种病，当时的人怎么办？也是在等这个疫苗，对不对？ Tak silap saya sejak tahun 1904 waktu itu adanya penyakit cacar. Dan semua orang menunggu vaksin. 那个也是你们所谓的病毒啊，也是毒啊。 Itu pun yang digelar sebagai virus atau bisa. 那今天我们的身上已经打过了。 Tapi kita sudah menerima vaksin. 同样的，这个 pandemic 我们要打的这个 vaccine 也是要打在身上啊。 Kali ini kita perlu mengambil vaksin untuk pandemik ini. 我们不能说它是毒，在我们的身上会破坏我们的电，那个是乱讲解圣经啊。
Kita tidak boleh berkata vaksin itu suatu bisa yang boleh merosakkan tubuh atau baik ini. Itu ialah salah menafsir Alkitab. 所以今天我们要矫正我们的心态。 Itu kita harus membetulkan mentaliti kita. 那圣经怎么告诉我们呢？ Apakah yang dikatakan Alkitab? 约翰一书的第3章， Rujuk 1 Yohanes pasal 3. 第3章的21节。 Pasal 3 ayat 21. 亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。这里告诉我们，向神坦然无惧。 Sini menyatakan kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. 刚才我们说这个那个疫苗打进身上是毒带进身上里面。 Tadi dikatakan vaksin ini ialah bisa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. 那是我们对这个东西起了怀疑不相信嘛。 Sebenarnya itu bermaksud kita ragu-ragu dan tidak percaya kepada benda itu. 那是我们对它的一个误解。 Bermaksud ini adalah salah faham kita terhadap benda itu. 有位传道同工这样说。 Ada seorang rekan pendeta berkata kepada saya, 不管打哪一个国家的疫苗，美国也好，中国也好，英国也好， biar vaksin dari negara manapun yang kita terima, 那 dari 最后我们还是要回到天国的。 akhirnya kita tetap akan pergi ke kerajaan surga. 为什么？ Mengapa? 因为神的时间一到，我们都不知道我们什么时候被神召回。那神的时间一到，我们就要回去了。 Sebab apabila masa Tuhan sudah tiba, pada waktu Tuhan memanggil kita, kita akan kembali. 那在神还没召我们回去之前， Sebelum Tuhan memanggil kita, 那我们还有责任，还有使命要执行啊。 kita masih ada amanat yang harus dilaksanakan. 那今天全球都在公布，每一个人都要打疫苗。 Hari ini secara global, semua orang mengumumkan bahwa haruslah divaksin. 那些打了会出状况的很少数吧。这些人本身在打之前，身体就已经亮了红灯，这个另外说。 Dan bagi mereka atau penerima vaksin yang terjadi sesuatu kepadanya, sebenarnya sebelum itu mereka sudah ada masalah kesehatan dan peratusannya sangat sedikit. 那我们这些都已经打了，我们都平安无事啊，这段时间平安无事。 Dan kita ini yang telah mengambil vaksin dalam keadaan yang baik-baik sahaja. 我们不是说要把这个信心建立在这个疫苗上，不是。 Kita bukanlah mahu mendirikan iman kita di atas vaksin ini. 那我们站在同一个观点来看， kita menilai dari perspektif yang sama. 那现在有疫苗给我们可以打，我们选择不打，跟它对抗说那是病毒，不要在我的身上破坏神的殿，我们这样说。 Jika ada vaksin dibekalkan kepada kita, tetapi kita berkata saya tidak mau karena itu ialah bisa yang merosakkan tubuh dan baik ini. 那是在试探神哦。 Sebenarnya itu ialah mencobai Tuhan. 我再重复，那是试探神啊。 Saya ulang sekali, itu ialah mencobai Tuhan. 那你不相信的话，我今天安息日，我在台湾好几间教会线上的讲道都是提到这个，都是提到这个。 Jika Anda tidak percaya, hari ini di Taiwan ada beberapa gereja dalam kebaktian Sabat menyebut tentang hal ini. 难道他们讲错了吗？他们没讲错啊，那是凭信心、凭爱心、神的感动，把神要传达的话讲出来啊。 Apakah message mereka salah? Sebenarnya tidak. Mereka berdasarkan iman dan kasih untuk menyampaikan perkataan dari Tuhan. 刚才我们说要靠神嘛，对不对？ Tadi kita sudah katakan perlu bersandarkan Tuhan. 所以现在我们要靠神，如何去改变或者是矫正我们的这个不对的心态。 Oleh itu kita harus bersandarkan Tuhan untuk membetulkan mentality kita yang salah. 那这里说坦然无惧，
Sini mengatakan keberanian percaya. 那这坦然无惧在希腊文有4个意思， Keberanian percaya dalam bahasa Yunani ada 4 maksud. 就是这前面的这个4个：有信心、有勇气、不畏缩、不羞愧。 Yaitu ada iman, keberanian, tidak takut dan beredar, tidak rasa malu. 所以各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian. 现在呢，我们还知道神召我们回去的时间可能还没到还没到。 Sekarang kita tahu bahwa mungkin waktu Tuhan memanggil kita belum tiba. 那所以我们还要执行神给我们的使命。 Maka kita harus meneruskan pelaksanaan amanat Tuhan. 所以不对的、不正确的认知，我们要把它改过来。 Kita harus mengubah semua tanggapan yang kurang tepat dan mentality yang salah. 那这个是最好的教导，就是坦然无惧，在神的面前坦然无惧。 Pengajaran yang terbaik ialah keberanian percaya di hadirat Tuhan. 第3， Ketiga, 那接下来我们要保护自身，不盲目的涉险。 mesti melindungi diri, jangan menghadapi kebahayaan dengan membuta tuli. 圣经这样告诉我们Alkitab memberitahu kita. 我们来念一节圣句以弗所书的第5章29节。 Kita rujuk Efesus pasal 5 ayat 29. 第5章29节， Pasal 5 ayat 29. 从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。这里告诉我们，每个人都爱自己的身体，保养顾惜。 Ini menyatakan semua orang mengasihi tubuhnya, mengasuhnya dan merawatnya. 那神为什么要我们去保护自己的身体？ Mengapa Tuhan mau kita melindungi tubuh sendiri? 你看政府给我们的这个呼吁，就是自己照顾自己，kita jaga kita。 Laungan kerajaan ialah kita jaga kita. 那从圣经可以告诉我们答案， Alkitab memberitahu kita jawabannya. 因为这个就是像基督怎么对待教会一样。 Sebab ini sama seperti Kristus terhadap jemaat. 所以你不懂得去照顾你的身体，你就不要说你爱主耶稣。 Jika kita tidak tahu bagaimana melindungi diri sendiri, janganlah kita berkata kita mengasihi Tuhan Yesus. 你不爱顾这个身体，你有错的思想，那你就不要谈我要为主做工，你不要谈。 Jika kita tidak mengasihi tubuh ini dan mempunyai pikiran yang salah, janganlah kita menyebut mahu bekerja untuk Tuhan. 所以你看，今天我们已经是整整的8个星期了，不能到教会聚会。 Dan setakat ini sudah genap 8 minggu kita tidak boleh pergi ke gereja. 那我们不要去乱解释圣经，说我们现在是故意不聚会。 Janganlah kita sembarangan memetik ayat Alkitab dengan berkata kita sengaja tidak mahu pergi ke gereja. 那因为只要有群聚的地方，这个病毒传播就很快。 Tetapi sebenarnya di mana-mana saja ada perhimpunan orang yang ramai, maka kadar jangkitan virus itu sangat cepat. 就好像现在小弟是冒着危险，冒着生命危险来到教会的办事处讲课。 Seperti saya sekarang yang sedang menghadapi ancaman nyawa untuk datang ke pejabat gereja dan menyampaikan kuliah. 为什么？ Mengapa? 因为我们教会的四周围，每个半个小时就有1辆警车会在这里。 Sebab di luar kawasan ini setiap setengah jam ada kereta polis yang meronda. 5月29号那个晚上，警察走来告诉我们， Pada bulan Mei tanggal 29, polis datang memberitahu kami. 尽量不要跟不是跟你有血缘关系的人同聚在一个空间。 Seboleh-bolehnya jangan berkumpul dengan orang yang tiada pertalian saudara dengan kamu. 那当时我在想，哎呀，教会还有很多事工，尤其是会议需要召开。 Tapi saya sedang berpikir masih ada banyak pekerjaan dan mesyuarat yang harus diadakan. 他说，你即使有几个住在附近的同工回来开会，也不可以。 Mereka berkata, walaupun ada beberapa orang yang tinggal berdekatan, mahu berkumpul di sini untuk mesyuarat pun tidak boleh.
那是在5月29号的事情。 Itu ialah bulan Mei tanggal 29. 那就是他的理由就是怕我们群聚，群聚，然后就会制造这个感染的风险。 Sebabnya ialah mereka takut dengan perhimpunan ini akan mewujudkan satu jangkitan. 所以我们要保护自身，要保护自己。 Oleh itu kita harus tahu melindungi diri. 那出门你就戴口罩啊，对哈。 Apabila kita keluar dari rumah, kita memakai pelitup muka. 上个星期那个我们 PJ 教会的郑多马执事啊，跟小弟联络。 Pada minggu lalu, dia akan Thomas Chang dari Thomas T dari gereja PJ menghubungi saya. 他有叫几位年轻人，就是大专生，不要待在学院，学院现在也没什么人，让他们住在教会。 Beliau pernah memesan beberapa orang penuntut IPT supaya jangan tinggal di asrama, tetapi tinggallah di gereja. 即使在教会有几个年轻人也不算是群聚了，因为他们都会懂得照顾自己。 Ada beberapa orang saja pemuda tinggal di gereja, itu tidak dianggap sebagai perhimpunan sebab mereka masing-masing tahu melindungi diri. 小弟很感动。 Saya sangat terharu. 小弟就说可以的话，代表这边的父母感谢 PJ 教会。 Saya sangat berasa terharu dan berterima kasih dan mengucapkan terima kasih kepada beliau bagi pihak ibu bapa di sini. 在现场在线上的有好几位是在 PJ 教会在 PJ 教会的，你们更加要感谢主，要谢谢教会。 Ada beberapa peserta pada malam ini dari gereja PJ, jadi Anda harus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada gereja. 一定要先保护好自己， Mesti melindungi diri dahulu. 不要太疏忽， Janganlah menjadi cuai. 然后不小心把这个带回教会就让教会也受感染，那教会可能就被关门了。 Atau dengan tanpa disedari diri kita dijangkiti dan akhirnya gereja pun terpaksa ditutup. 再来配合政府积极的作为。 Seterusnya bekerja sama dengan kerajaan bertindak secara aktif. 我们不讲政治， Kita tidak membicarakan politik. 但是我们要的就是社会的安宁。 Tetapi yang kita mahukan ialah ketenteraman masyarakat. 今天我们社会能够安宁，那我们聚会，那我们拜神就很容易。 Jika masyarakat aman tenteram, barulah kita dapat berkebaktian dengan tenang. 我们说我们爱国， Kita berkata kita mencintai negara. 如果只是在嘴巴爱， Jika kasih itu hanya pada bibir saja, 我奉劝你，你不要说你爱国， saya menasihati Anda supaya jangan berkata kamu mengasihi negaramu. 如果我们说我们爱国， Jika kamu mengasihi atau mencintai negaramu, 不管这个政府是谁在担任， tidak kira siapakah pemerintah atau kerajaan, 今天他们要我们做的就是要保护好自己，我们一定要遵守。 apa arahan mereka itu adalah apa saja arahan mereka pada hari ini adalah untuk kita patuhi. 那国家团结局告诉我们真耶稣教会，直到今天为止，还是我们教会在这方面最配合政府的，感谢主。 Menurut perkataan Jabatan Perpaduan, setakat hari ini gereja kita ini adalah yang paling bekerja sama tentang hal ini. 所以我们是大专生， Kita ialah penuntut IPT. 言论有自由了， Kita ada kebebasan berbicara. 我们的思想比小学生、比中学生来得高了。 Pikiran kita aras pikiran kita lebih tinggi daripada murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah. 耍面子书的频率比这些中学生还要多啊！ Frekuensi kita melayari Facebook lebih banyak daripada mereka. 但是我们不要忘记，
tetapi janganlah kita lupa 摆在眼前的都是消极的信息，都是 message negative。 semua yang terbentang di depan mata kita adalah message yang negatif. 那我们要做好的就是自己所谓爱国，就要先保护好自身。 Apa yang harus kita lakukan untuk mencintai negara ialah melindungi diri, 保护好教会， melindungi gereja. 那让政府对我们教会的那个观念还是保留最好。 supaya kerajaan mendapat image yang baik tentang gereja kita. 所以我们没有其他的理由说，今天这个政府不是我喜欢的，我不听他的，那你就不要说你是爱国。 Jadi kita tidak boleh memberi alasan bahwa saya tidak suka kerajaan hari ini, jadi saya tidak mau ikut. Kalau begitu bukanlah mencintai negara. 你想这个但以理跟他那3位朋友， Coba Anda fikirkan Daniel dengan 3 orang sahabatnya. 当时他们在别人的国家， Mereka hidup di kerajaan orang lain. 他们的所作所为是怎么样的呢？ Bagaimana dengan perbuatan mereka? 是积极的还是消极的呢？ Adakah aktif, positif atau negatif? 那既然我们知道疫情是神的作为， Memandangkan kita tahu bahwa wabak ini ialah perbuatan Tuhan. 我们也相信神仍然在掌权中。 Kita tetap percaya Tuhan masih berkuasa atas kita. 即使现在我们的行动被限制、被绑住了，没有自由了， Sungguh pun pergerakan kita terikat dan tidak bebas. 但是这告诉我们，神借着这些，让我们在学习忍耐。 Tetapi menerusi semua ini, Tuhan mahu kita mempelajari bersabar. 学习如何去顺服。 Belajar bagaimana untuk taat. 圣经里面的顺服是什么意思？ Apakah maksud taat dalam Alkitab? 所谓顺服，就是一个信心的表现。 Taat ialah satu perbuatan iman. 有一个决定，不是能够令我最满意的决定，但是我还是放下我自己的成见，我去接受，我去遵守，这就是顺服。 Yaitu satu keputusan yang dibuat itu walaupun tidak memenuhi cita rasa diri saya, tetapi saya tetap melepaskan prasangka saya dan menurutinya. Inilah ketaatan. 所以今天我们还要记住，神给我们的使命还没有完成。 Oleh itu, hari ini kita haruslah ingat bahwa kita belum lagi menyelesaikan amanat dari Tuhan. 对国家来说，这个疫情就是一个大战争。 Bagi negara, pandemik ini seperti satu peperangan sudah. 我们是跟国家一样一起面对。 Kita adalah seperti negara kita, kita berdepan dengannya. 在面对这个疫情当中，我们这个祭司的身份就会显出来了。 Sewaktu kita berdepan dengannya, identiti kita sebagai imam akan dinyatakan. 最后， Akhir sekali, 我们如何去认清自己的使命？ bagaimana kita mengenali dengan jelas amanat kita? 就让我们想起以前早期的教会是自立的、自养的。 Kita harus ingat kembali bahwa gereja kita pada mulanya adalah gereja yang ada kemandirian. 那圣经有记载一段经文我们就以它来做晚上的结束。 Kita mengambil satu ayat Alkitab sebagai penutup pada malam ini. 那创世纪的35章， Kejadian pasal 35. 35章的第1节这样记载。 Pasal 35 ayat 1 menyatakan, 神对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。”这里神让雅各一连串的遇到了考验。 di sini Tuhan membiarkan Yakub menerima banyak pengujian. 他的考验其中一个
也有说他的命的，就好像这个瘟疫会对我们的生命带来危险一样。Salah satu pengujian itu mungkin mencabut nyawanya sepertilah sampar atau pandemik ini. 来到这个时候，是神提醒他，神主动的去提醒雅各说：“起来，上伯特利去。” Waktu itu Tuhan sendiri yang secara spontan menyuruh Yakub bersiaplah dan pergilah. 今天我们遇到这疫情了， Hari ini kita berdepan dengan pandemik ini. 我们又不能回到教会， Kita tidak boleh kembali ke gereja. 但是台上一直在教导我们，现在要建立起家庭祭坛。 Dan mimbar senantiasa mengajar kita harus mendirikan mezbah keluarga. 这个家庭祭坛就是我们信仰的最开始的地方啊。 Mezbah keluarga ialah permulaan bagi kepercayaan kita. 即使我们今天暂时离开家，到外面去读书， Walaupun sekarang ini kita meninggalkan rumah sendiri untuk sementara waktu dan belajar di luar negeri, 那又不能回家， kita tidak boleh pulang ke rumah. 又遇到这个疫情，又遇到管制令， Dan kita berdepan dengan pandemik dan PKP. 但是我们还是要守住我们的本分跟身份。 Namun kita tetap harus mempertahankan identiti kita. 要自立，要自养。 Haruslah ada kemandirian dan sokongan diri. 聚会时间一到，我们就要参加直播的聚会。 Setibanya waktu kebaktian, kita harus menyertai kebaktian dalam talian. 没有请假的理由。 Tidak ada alasan untuk bercuti. 所以说这个疫情没有请假的理由。 Oleh itu dalam pandemik ini tidak ada alasan untuk bercuti. 所以晚上小弟讲了这么多。 Sudah banyak yang saya ucapkan pada malam ini. 那我就以一个问句来去总结今天晚上的分享。 Saya mengakhiri perkongsian pada malam ini dengan satu soalan. 今天在疫情中的我们， Kita yang berada dalam pandemik hari ini, 神给我们的使命有改变吗？ adakah amanat yang Tuhan berikan kepada kita sudah berubah? 那我们就把这个问题带到晚上的梦乡里面去吧。 Kita bawalah soalan ini ke alam tidur kita. 愿主耶稣祝福我们晚上一起参与联谊聚会的大专生。 Semoga Tuhan memberkati setiap penuntut IPT yang menyertai kita pada malam ini. 保护大家， Dan kiranya Tuhan melindungi kalian. 出入平安。 Kira-kira sedang keluar atau masuk. 愿主耶稣祝福大家。晚上我就把这个时间交回给主持。 Semoga Tuhan memberkati kalian dan saya serahkan masa kepada MC. Jadi kita ucapkan setinggi terima kasih. 我们非常谢谢为加马列指示的分享。 Tidak ada banyak misi di kala pandemik ini. 在这疫情当中，我们有很多的使命。 Tidak tahu bilakah pandemik ini berakhir. 那我们不知道疫情何时才结束。 Tadi di akan Gamalil ada menyebut tetamu kita daripada Indonesia. 刚才只是有提到，我们有来自印尼的同工。 Pendeta Paulus. 就是保罗传道。 Jadi kalau dalam Alkitab, Paulus ini dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamalil. 根据圣经，保罗是在加马列的门下受过严谨的教育。 Jadi saya terpikir satu perkara. 这使我想起一件事。
nampaknya kita ini selamanya adalah murid. 那我们这里许多都是门徒 Lebih kepada adik-adik pelajar IPT ini. 所以对各位学生们，就是大专的学生们 Jadi kita pergunakan kesempatan dan masa yang ada. 我们要好好把握现有的光阴 Walaupun kita dapat datang ke gereja, 虽然我们无法回到教会 masa ini saya pikir adalah masa untuk kita melatih di dalam kesusastraan. Masa ini adalah masa kita untuk melatih diri dalam bidang kesusastraan penulisan. 这时候是我们在文宣的工作上锻炼自己的时候 Jadi siapa tahu perkongsian kita itu akan menjadi perkongsian yang baik kepada semua jemaat. 盼望就我们所分享的能够造就众信徒。 Sebelum kita berdoa, 在我们祷告之前， sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang dalam kalian. 再次谢谢线上的各位， Bukan saja yang ada di Sabah, Semenanjung, dan di negara lain. 来自沙巴、西马，甚至是国外的 Kiranya berkat Tuhan beserta dengan kita semua. 愿神祝福，愿神的恩惠与各位同在。 Jadi selanjutnya kita sama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. 接下来我们同心祷告，感谢主。 Jadi, mari kita sama-sama sehati sujud berdoa. 同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi kebaktian kita sudah sampai ke penghujungnya. 今晚的聚会已经到了尾声。 Jadi sebelum kita bersurai, mungkin kita buka kamera untuk ambil gambar. Jadi urus setia boleh ambil gambar. 散会之前我们请打开自己的镜头，我们来个大合照。 Ya, Mari. Saya tekan sini. Satu. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Paparan kedua. Nah, ini dari Semenanjung banyak nih. 1, 2. Nepeng. Cing tahu Pak, saya yang buka. Lagi. Ini paparan kedua banyak belum buka. Jangan Nah, malu-malu. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Pendeta Paulus. Itu pendeta dari Indonesia, boleh tunggu sekejap.
啊，感谢主了，我们今天晚上的有这个相遇的机会。 Syukur kepada Tuhan malam ini kita ada peluang untuk bertemu. 那希望这一次不是最后一次。 Nah, kita berharap kali ini bukanlah kali terakhir. 那希望我们都有每一次都有这样的机会哈。 Diharapkan kita mendapat peluang begini setiap kali. 那请问我们的班负责马敦将弟兄有没有要交代？ Jadi saya ingin bertanya, adakah apa-apa pesanan dari saudara Matunjan? Dari saya tidak ada. Mungkin pendeta Elisa ada atau saudari Koni adakah? Dari saya minta itu Pendeta Paulus, Saudara Matunjan, Diakon Gamalil, dan Saudari Konila. Kita tunggu sekejap dulu. 就小弟要请刚才所说到的这几位暂时留在线上。 Untuk pendeta sudah live.